cyber ini. Juga saya ingin bertanya sejauh manakah cabang digital forensik PDRM telah dipertingkatkan dalam negara kita bagi menganalisa dan memelihara bukti bagi kes-kes jenayah cyber ini. Terima kasih. 3 soalan. Tadi betul. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, antara isu dan cabaran yang kita hadapi dalam menangani isu jenayah cyber, terutama jenayah penipuan dan talian adalah peningkatan kecanggihan teknologi maklumat. Kecanggihan teknologi maklumat ini membolehkan, seperti disebutkan tadi, penjenayah dapat berhubung dengan mangsa tanpa sempadan dan penjenayah boleh menghapuskan jejak mereka. Untuk maklumat yang berhormat juga, menyentuh isu jenayah cyber ini, ia boleh dikategorikan kepada dua. Satu ialah apa yang dipanggil jenayah tradisional. Yang kedua adalah jenayah dilakukan dalam talian. Jenayah tradisional ini ialah apabila teknologi diguna melalui suatu jenayah seperti penipuan dan talian, judi dan talian, penyebaran maklumat palsu talian. Kesalahan-kesalahan ini boleh dilakukan tanpa menggunakan teknologi. Namun kini perbuatan tersebut telah dilakukan dengan lebih luas melalui penggunaan teknologi maklumat. Manakala jenayah yang dilakukan melalui talian ini pula merupakan kesalahan yang boleh dilakukan dengan penggunaan komputer, rangkaian komputer atau apa juga bentuk teknologi maklumat dan komunikasi. Contoh perbuatan kategori ini kalau kita boleh lihat ialah penafisan perkhidmatan, apa dipanggil DDoS, godaman sistem, penghantaran virus atau lain-lain. Maka dalam kerangka menangani dua jenis jenayah ini, PDRM memberi fokus kepada cyber dependent crime seperti jenayah penipuan dan talian. Saya harus akui, walaupun kerangka perundangan pada ketika ini telah memberi kuasa yang mencukupi kepada PDRM dalam menangani jenayah cyber untuk maklumat, namun teknologi maklumat dan komunikasi sangat berkembang dengan begitu cepat, maka sentiasa wujud ruang dan keperluan untuk kita tambah baik kerangka perundangan yang diperlukan dari masa ke masa. Dan buat masa ini, pihak kementerian telah menerima beberapa cadangan daripada PDRM untuk melakukan pindaan Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 serta Kanun Kesiasaan Akta 574. Dan perkara ini sedang kita palusi dan perlu mendapat ulasan dan pandangan daripada pelbagai pihak, terutama Jabatan Pegawai Negara. Saya tambah sikit, Muhammad. Selain itu, berdasarkan beberapa sesi libat urus yang kita laksanakan, Kementerian mengambil maklum atas pandangan-pandangan yang disebut, termasuk apa yang dibangkitkan oleh Muhammad tadi. Maka Akta Pencegahan Jenayah perlu dilaksana dalam menangani kes-kes jenayah asas talian ini. Dan sebarang pindaan yang akan disyorkan perlu mendapat sokongan daripada semua pihak. Selain daripada itu, yang Muhammad sebut tadi, bagaimana apakah pegawai PDRM dilengkapi dengan kemahiran teknikal terkini. Tahap kepakaran dan pengetahuan di kalangan anggota penguatkuasa juga kita tingkatkan dari masa ke semasa. Pegawai PDRM yang berkaitan juga kita hantar ke kursus-kursus sama ada dalam atau luar negara bagi kita mendapat pendedahan kerana teknologi dan perkembangan jenayah ini semakin berluasa. Dan kementerian juga sedar selaras dengan perkembangan tren jenayah atas talian semasa, kaedah penyiasatan juga kita semakin kompleks. Kerana itu PDRM dari masa ke semasa melakukan penambahkan dan memperkasakan kemudahan-kemudahan, terutama sekali makmal forensik dan unit digital forensik sebagai peneraju dalam siasatan jenayah cyber. Usaha ini sebagaimana saya sebut menelan belanja yang besar dan namun perlu dilakukan bagi kita tingkatkan keupayaan, bagi kita pastikan jenayah ini benar-benar dapat ditangani dengan baik dan menyelamatkan rakyat negara ini.